Assalamualaikum dan hai semua. Okey, hari ini kita akan belajar tentang pengurusan data. Untuk pengurusan data tahun 6, kita akan belajar beberapa perkara. Antaranya adalah tentang piktograf, carta palang dan carta pai. Selain daripada itu, kita juga akan belajar tentang mode, median, min dan julat. Okey, jadi sekarang untuk malam ni, kita akan tengok dulu cara nak bezakan antara piktograf, carta palang dan carta pai. Okey, yang pertama, tengok contoh yang pertama adalah tentang piktograf. Okey, piktograf ni bermaksud gambar. Okey, kalau nampak kat sini, dia ada gambar. Macam contoh soalan ni, dia gambar orang. Okey, tajuk dia adalah bilangan peserta tarian tradisional. Okey, jadi dia bahagikan soalan ni kepada beberapa jenis tarian, iaitu makyong, singa, Bharatanatyam, ngajat dan sumazau. Okey, awak tengok gambar-gambar dalam ni. Kalau makyong tengok sini, singa sini. Okey, tengok satu-satu. Okey, untuk piktograf, perkara yang paling penting adalah tengok gambar bahagian petunjuk ni. Okey, satu orang ni mewakili dua orang. Okey, gambar macam seorang ni, perkataan mewakili ni yang penting. Dia bukan bermaksud seorang, dia bermaksud dua orang. Ni adalah benda yang paling penting sekali untuk piktograf. Okey, jadi kalau murid yang tak tahu, dia tak baca sini, mungkin dia akan kata makyong ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 5,5 orang sahaja. Tu salah sebabnya satu gambar ni maksud dia ada dua orang. Okey, maksudnya sini 2, 2, 2, 2, 2. Okey, kalau sini gambar dia tak penuh kan, separuh. Okey, kalau separuh, satu lah. Okey, boleh Contoh macam tarian singa. 2, 2, 2, 2, 2. Tu maksud dia. Faham Okey, sekarang kita kira untuk makyong dulu. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Terus tulis siap-siap sebelah dia. Okey? Okey, tarian singa 2, 4, 6, 8, 10. Okey, ni mewakili dua sama. Jadi seorang dia je, satu gambar je. Ni bukan seorang ni satu gambar sahaja. Satu gambar mewakili dua orang. Jadi dua lah. Okey? Okey, sini 2, 2, 2. Okey, separuh je. 1. Okey. Jadi 2, 4, 6, 7. Okey, untuk sumazau 2, 2, 2, 2, 2. Okey, ni adalah 10. Okey, boleh faham Ni bukan menunjukkan bilangan seorang-seorang. Ni adalah gambar ini mewakili dua orang. Contoh kalau dia kata gambar ni mewakili 10 orang. Kalau gambar separuh ni maksudnya 10 bagi 2, 5 orang lah separuh. Sebab separuh kan bagi 2. Okey. Jadi sekarang kita nak tengok berapa jumlah semua orang. Kita tambahkan 1, 10. Okey. Naik 1, 1, 2, 3, 4. Okey, semua sekali ada 40 orang. Okey. Jadi kita tengok soalannya. Contoh soalan untuk piktograf. Okey, soalan yang pertama. Berapakah bilangan peserta bagi setiap jenis tarian? Okey, dia kata bilangan peserta bagi setiap jenis. Okey, dia tak nak jumlah dia nak setiap jenis. Okey, jadi macam tadi kita dah kira dah. Okey, jadi jawapannya makyong 11 orang. Singa 10 orang. Bharatanatyam 2 orang. Ngajat 7 orang. Sumazau 10 orang. Okey, itu adalah jawapan dia. Kalau awak jawab 40, tak betul sebab tu adalah jumlah. Dia kata nak untuk setiap. Setiap tu satu-satu lah. Okey? Jadi kita dah jawab dah tadi kat sini. Okey, soalan yang kedua. Hitung pecahan bilangan peserta dalam tarian sumazau daripada
jumlah peserta. Okey, sumazau Okey, dia nak pecahan. Okey, kalau pecahan, maksudnya jawapan dia nanti akan ada pengangka per penyebut. Ni adalah pengangka macam biasalah. Pengangka. Bawah ni adalah penyebut. Lepas tu macam biasa, kalau untuk apa-apa pecahan, dia lah mestilah dalam bentuk yang termudah. Maksudnya bentuk paling kecil. Kita kena kecilkan dia. Okey, jadi contoh soalan ni dia nak tarian sumazau. Okey, tengok sini. Sumazau kita ada 10 orang. Okey. Jadi pengangka dia adalah 10. Okey, penyebut dia daripada jumlah. Jumlah maksudnya semua orang. Semua yang kita kira tadi adalah 40. Okey. Per 40. Okey. Kalau tinggalkan jawapan macam ni, salah Sebab apa salah? Sebab untuk pecahan kita mesti bagi jawapan dalam bentuk yang termudah. Kita kena kecilkan. Contoh sini kita nampak ada sifar-sifar. Boleh potong sifar ni. Jadi jawapan ni adalah 1/4. Okey? Boleh? Okey, bagus. Okey, soalan seterusnya. Kira peratus peserta dalam tarian makyong. Peratus tarian makyong daripada jumlah peserta. Okey, macam soalan tadi dia nak pecahan. Mesti ada bentuk macam ni. Kalau dia kata peratus, mesti ada jawapan dia. Kat ujung dia ada simbol peratus. Okey? Kalau siapa-siapa tak ada buat simbol peratus, maksudnya salah lah. Okey. Jadi kita nak tarian makyong. Tengok makyong. Makyong ada 11 orang. Okey. 11 per... Okey, jumlah tadi adalah 40. Okey, ingat kalau nak kira peratus, maksudnya kena darab 100%. Okey. Ni ni adalah cara biasa untuk kira peratus lah. Ambil pecahan ni, darab dengan 100%. Itu adalah cara kira peratus. Jadi kita akan potong sifar sini, boleh potong. Okey, lepas tu 11 darab 10. Jadi 110. Per ni maksudnya bahagi. Jadi kita bahagi 4. Okey, 4 darab berapa? 2, 8. Turun sifar. Jadi 4 darab 7, 8, 2. Okey, bila tak ada nombor, dah habis nombor, kita nak turun je sifar. Kita akan letak titik perpuluhan kat sini. Masih ingat konsep dia? Kalau dah tak ada nombor, dah habis nombor tapi masih ada baki kat sini, kita nak hilangkan baki ni, kita kena turunkan satu sifar dan letakkan titik perpuluhan. Okey, jadi 4 darab berapa jadi 20? 4 darab 5. 20. Okey, dah tak ada baki. Jangan lupa simbol peratus ni salin. Jadi jawapan dia adalah 27.5%. Okey, boleh? Okey, dah siap untuk pektograf. Sekarang kita tengok pada carta palang. Okey, tengok carta palang. Carta palang dia ada dua jenis. Okey, sama ada palang dia macam ni ataupun palang dia macam ni. Dua-dua adalah carta palang. Bentuk palang ni. Okey, macam piktograf tadi ada gambar-gambar. Mungkin ada gambar buah-buahan, ada gambar petak-petak ke, macam tadi gambar orang. Itu adalah piktograf, gambar. Palang sama ada palang macam ni ataupun palang menegak macam ni. Mana-mana pun kita panggil dia sebagai carta palang. Okey, lagi satu yang penting carta palang ni, kita kena ada pembaris lah supaya kita tengok dengan lebih tepat. Macam soalan ni, dia dah letak garis putus-putus. Senang tengok. Okey, contoh kita tak ada garis putus-putus Okey, kita nak tengok kes denggi pada 31/10/2014 antara negeri Perak, Sarawak, Negeri Sembilan dan Johor. Okey, ni bilangan kes harian. Okey, jadi kita nak tengok satu persatu daripada atas sekali. Tengok. Dia kat sini kan.
Okey. Ni kat sini. Ni kat sini. Okey, nak nampak guna pembaris lagi jelas lah. Okey, supaya awak tidak sengit macam ni. Ni lurus. Okey, tu cara nak kira carta palang. Okey, nak tengok nilai dia. Lepas tu kena tengok mula daripada sini, pada hujung yang sifar ni. Okey. Sifar ni nak pergi sini tengok berapa nilai senggatan dia ni. Penting juga. Kadang-kadang dia bukan satu, dia ada jadi 2, ada yang 5. Kena tengok. Contoh sini 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi nilai dia adalah 1, 1, 1 sahaja untuk soalan ni. Jadi kalau kat sini Perak, okey, 15 tambah 1 16 lah. Okey. Sarawak 10 kurang pada 1. Kurang 1 10 adalah 9. Negeri Sembilan, okey, 5. Johor, tepat-tepat adalah 20. Okey? Boleh? Okey, sekarang kita tengok soalannya. Okey, negeri manakah yang mencatatkan bilangan kes denggi melebihi 10 kes? Okey, maksudnya lebih daripada 10. Kalau lebih daripada 10, maksudnya 10 tu tidak termasuk. Dia mesti lebih 10. Jadi lebih 10 mestilah 11 ke atas. Nombor dia 11 ke atas baru betul. Okey, kalau dia 1 hingga 10 tak termasuk untuk syarat soalan ni. Dia mestilah lebih daripada 10. Okey. Ni adalah kata kunci untuk soalan ni. Okey, jadi tengok yang lebih daripada 10. Ada negeri mana? Okey, Perak. Okey, Perak betul. Sarawak kurang, salah. Negeri Sembilan kurang, salah juga. Johor lebih. Okey, jadi betul. Jadi ada 2 negeri, iaitu Perak dan Johor. Perak dan Johor. Okey, jawapan dia. Kalau awak letak nilai dia 16 dengan 20, salah sebab soalan dia nak negeri. Dia nak kita sebutkan negeri mana. Tak perlu nyatakan jumlah pun. Okey, kena tengok soalan dia. Okey, soalan seterusnya. Negeri manakah yang mempunyai 4 kali bilangan kes denggi berbanding di negeri Sembilan? Okay, 4 kali maksud kena darab 4 nanti. 4 kali ganda. Negeri mana? Tengok negeri Sembilan berapa? 5. Okey, jadi negeri Sembilan 5. Dia kata 4 kali darab 4 lah. 5 darab 4 20. Okey, sekarang kita nak tengok negeri mana yang ada 20 kes denggi. Tak. Salah. Okey, ni adalah 20. Jadi negeri Johor. Okey? Boleh? Okey, bagus. Seterusnya kita tengok carta palang yang jenis yang cikgu kata satu lagi tu. Okey. Macam tadi jenis dia melintang kan? Okey, yang ni yang menegak. Dua-dua ni kita kenal dia sebagai carta palang. Sama je. Okey. Okey, jualan karipap Mak Jah. Okey. Sekarang tengok soalan ni. Okey. Yang paling penting tengok nilai dia. Gunakan pembaris supaya lebih tepat. Sini. Ni sama je. Ni kat tengah-tengah. Sini. Okey, tak apa. Kertas awak boleh conteng je. Ni kertas awak jadi boleh conteng sahaja. Okey. Nak tengok nilai dia mula daripada sifar. Okey, sifar. Kalau sini 1, takkan sini jadi 20 kan? Maksudnya sini sifar 10, 20, 30, 40. Nilai dia beza dia adalah 10, 10, 10. 90, 100, 110, 100,
30. Okey, nampak sini ada satu ni kat tengah-tengah kan? Okey, kalau antara 100 hingga 110 kat tengah-tengah dia ni, berapa? Antara 100 ke 110. Berapa nilai kat tengah-tengah ni? 10 bahagi 2 berapa? Dapat 5. Jadi tengah-tengah ni adalah 105. Okey? Kena pandai tengok. Yang penting tengok pada sifar ni berapa nilai untuk setiap senggatan ni dulu. Okey? Okey, jadi nak tengok untuk hari Senin, jualan kari pupnya adalah 120, Selasa 90, Rabu dan Khamis sama, iaitu 105. Okey, boleh? Okey. Jadi soalannya, nyatakan jualan kari pup setiap hari. Okey, setiap hari kita dah jawab tadi, iaitu Isnin 120, Selasa 90, Rabu 105, Khamis pun 105. Nanti awak salin balik je lah sini. Ni pengiraannya tadi. Okey, soalan yang seterusnya. Berapakah beza, beza adalah tolak, jualan kari pup antara hari Selasa dengan Rabu? Beza. Beza adalah tolak. Lepas tu kalau nak tolak, mestilah ambil nombor yang besar, tolak nombor yang kecil. Jadi, Selasa dengan Rabu, 90 dengan 105. Jadi yang lebih besar adalah berapa? 105. Jangan pula awak tolak 90 tolak 105. Dia nak tolak mesti ambil nilai yang besar, tolak nilai yang kecil. Okey, jadi kita ambil 105 tolak 90. Okey, jadi jawapannya adalah 15. Okey, senang je. Okey, seterusnya. Hitung purata jualan kari pup setiap hari. Okey, purata. Nak tahu purata macam mana? Kita kena tambahkan semua nilai ni. Kita kena bahagikan dengan berapa bilangan hari yang ada. 1, 2, 3, 4. Okey. Dia akan jadi per 4. Okey, tapi kita kena tahu dulu berapa jumlah untuk setiap hari ni. Jumlah semua hari ni, banyak mana kari pup yang dijual. Jadi kita akan tambahkan. Okey, tambah kat sini boleh. 120 hari Senin, Selasa 90, Rabu 105, Khamis pun 105. Okey, tambahkan. Okey, 420 bukan jawapan dia. Ni adalah jumlah. Kita nak purata, jadi 420 bahagi 4. Okey. Jadi kita kalau tak boleh congak, kita guna bentuk lazim lah. Kalau boleh congak, lagi bagus. Okey, jadi 420 bahagi 4. Okey, sifar 4. Turun 2. 4 darab sifar. Sifar. Turun lagi sifar. 20. 4 darab berapa jadi 20? 4 darab 5. Jadi 20. Okay, jadi jawapan dia puratanya adalah 105 biji kari pup. Okey? Boleh? Okey, bagus. Okey, yang terakhir kita nak tengok cara nak selesaikan soalan yang melibatkan carta pi. Okey. Carta pi ada satu jenis ni je. Dia akan jadi bentuk bulat. Okey. Lepas tu yang awak kena tahu untuk carta pi, nilai bulatan ni, satu bulatan penuh ni adalah berapa? Siapa tahu berapa nilai satu bulatan penuh? Okey, untuk carta pi, nilai satu bulatan penuh adalah 100%. Contoh reptilia tambah ikan tambah burung tambah mamalia tambah amfibia akan dapat 100. Okey.
Jadi kat sini contoh reptilia dah bagi dah nilai. Ikan dah ada, burung dah ada, mamalia dah ada. Amfibia tak ada lagi. Jadi nak tahu amfibia, senang sahaja. Ambil 100, tolak je nilai semua ni. Yang baki tu nanti adalah amfibia. Okey? Jadi kita tengok contoh soalan. Okey, berapa peratuskah? Peratuskah? Maksudnya kena ada peratus lah jawapan dia nanti. Berapa peratuskah kad gambar amfibia? Okey, macam cikgu beritahu tadi lah. Dia nak tahu berapa nilai untuk amfibia ni. Jadi mula-mula sekali kita akan tambahkan. Semua sekali. Jadi ataupun macam ni. 100 tolak. Okey, ikan 15%. Burung 35%. Mamalia 25%. Reptilia 20%. Okey. Kita nak nampak ni secara keseluruhan dia lah. Jadi mula-mula kita akan tambahkan nilai-nilai ni dulu. Tambah kat sini 20, 15, 35, 25. Okey, dah tak ada 5, 10, 15. Naik 1. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Okey, 95. Kalau jenis pandai congak dah nampak dah berapa jawapan dia untuk amfibia. Okey, jadi kat sini balik 100% tolak berapa tadi semua kita kira? Kita dapat 95%. Jadi jawapannya adalah 5%. Okey, boleh? Mesti ada simbol peratus. Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Amir mempunyai 80 keping kad gambar haiwan vertebrata. Okey, cari beza, kena tolak, antara bilangan kad gambar mamalia dengan burung. Okey, dia nak cari beza antara bilangan. Okey, tengok sebab apa cikgu bulatkan perkataan bilangan tu, kita akan tengok nanti. Tengok dulu pada mamalia dengan burung. Okey, nak cari beza kena tengok nombor yang lebih besar. Okey, 35 tolak 25 dulu. Okey, 35% tolak 25%. Okey. 5 tolak 5 sifar. Okey. Siapa yang dapat jawapan 10%? Salah. Bukan salah, dia tak lengkap lagi pengiraan dia. Okey, ingat dia nak beza bilangan, bukan beza peratus. Okey. Sebab tu adanya ayat yang pertama ni. Ni penting. Amir mempunyai 80 keping kad gambar haiwan vertebrata. 80 keping menunjukkan bilangan, bukan peratus. Dia adalah bilangan. Jadi sambungan pada pengiraan ni. Okey, nak tukarkan 10% ni banyak mana? Kita belum tahu. 10% tu banyak mana kan? Berapa ekor? Tak tahu. Berapa keping gambar? Jadi kita ambil 10%. Ni adalah per 100. Okey. Daripada 80 ni. Daripada 80 keping. Kita nak tahu 10% tu banyak mana kad. Sebab dia nak jawapan dia dalam bilangan. Dia tak sebut peratus. Okey, jadi sekarang kita selesaikan sini. Ingat ni atas, atas, bawah. Atas boleh darab, bawah boleh bahagi. Okey, jadi nak potong sifar dulu. Sini ada atas ada satu sifar, boleh potong bawah satu, cukup pasangan dia. Sini bawah ada satu lagi, atas ada satu. Okay, boleh potong. Jadi jawapan dia adalah 8. Berapa cara beza bilangan kad gambar? Okey, 8 keping.
Okey, boleh? Boleh faham sebab apa dia kita kena kira macam ni? Sebab dia nak beza bilangan, bukan beza peratus. Okey. Jadi, tu sahaja untuk pengurusan data tentang piktograf, carta palang dan carta pi. Okey, untuk video seterusnya kita akan belajar pula tentang mod, median, min dan julat. Okey, sekian. Terima kasih.